tengok pula mengenai perbezaan antara mukjizat dan sihir. Mesti kita terfikir, mukjizat ni benda ajaib. Benda ajaib tu mestilah sihir. Tak, ada perbezaannya. Mukjizat ialah satu benda yang lain, sihir adalah satu ilmu yang lain. Okey. Sihir ni biasa kita gelar sebagai magic dan sebagainya lah. Tapi mukjizat bukan seperti itu. Okey, tengok mukjizat khas hanya dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Jadi orang biasa tak ada mukjizat ni. Okey, manakala sihir pula keizinan yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan perkara luar biasa. Macam ilmu magic dan sebagainya, ataupun seseorang manusia yang boleh melakukan perkara luar biasa tapi dia bukan mukjizat. Mukjizat hanya berlaku kepada para nabi dan rasul saja. Yang kedua, mukjizat tidak boleh dipelajari oleh orang lain walaupun orang itu adalah daripada kalangan nabi dan rasul sendiri. Jadi kalau mukjizat, contoh sesuatu mukjizat tu diturunkan kepada contohnya Nabi Muhammad Rasulullah sendiri, mukjizatnya ialah keluar air daripada celahan jari baginda. Jadi boleh ke nabi lain nak belajar macam mana cara nak keluarkan air daripada celah jari tu? Tak boleh, walaupun mereka ialah nabi dan rasul sendiri. Mereka tak boleh pun mempelajari sebab mukjizat ni anugerah daripada Allah kepada seseorang nabi dan rasul. Okay, manakala sihir pula, sihir boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Contohnya, saya bagi, kalau seorang tu mahir dengan ilmu memukau, jadi dia boleh belajar dengan orang yang mahir dengan ilmu memukau dan dia boleh pandai ilmu memukau orang. Jadi itu biasanya sihir dan mukjizat. Perbezaan yang terakhir ialah mukjizat tidak bertentangan dengan syarak dan wajib dipercayai oleh umat Islam. Jadi bukannya perkara-perkara yang kita panggil lara ataupun perkara-perkara yang merapu yang kita tak boleh percaya. Ini perkara yang tak bertentangan dengan syarak dan wajib dipercayai. Kita wajib percaya mukjizat, bahawa Nabi ni ada mukjizat keluar air di celahan jari. Kita wajib percaya. Tak boleh cakap mengarut lah. Tak boleh. Okey, manakala sihir pula bertentangan dengan syarak dan boleh membawa kepada syirik. Sebab tu kita dengar, jumpa bomoh ni boleh membawa kepada syirik. Ya, betul. Sebab kadang ada setengah bomoh yang mengamalkan ilmu hitam yang tak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Apa dia kisah Nabi Musa dan Firaun? Rasanya kalau cerita ni agak famous dan selalu kita dengar rasanya. Kisah Nabi Musa dan Firaun. Okay, saya baca sikit kisah dia. Poin yang pertama, dalam surah Taha, Allah menceritakan mengenai Firaun. Firaun ni siapa? Firaun ni merupakan pembesar ataupun raja Mesir, ataupun Firaun ni memiliki harta yang banyak pada ketika itu. Sangat angkuh, tak nak menerima ajaran Islam setelah didakwah. Okay, masa tu Nabi Musa lah dia punya nabi pada zaman Firaun. Okey, yang kedua, Firaun mengumpulkan semua tukang sihir untuk mencabar Nabi Musa. Firaun ni rasa cabar sebab Nabi Musa bawa ajaran Islam. Ada ramai yang mengikutinya. Jadi Firaun ni rasa cabar dan kumpulkan semua tukang-tukang sihir dia yang ada ni dekat dalam negara tu untuk tentang Nabi Musa. Okay, Firaun memerintahkan ahli-ahli sihir menunjukkan kehebatan dengan menukarkan tali menjadi ular. Jadi ahli-ahli sihir ni dibagi tugas. Okey, tengok ada ni sebagai contoh. Tali. Okey, tali biasa. Ahli sihir tu akan tukarkan tali tu ke bentuk ular ataupun menjadi ular lah, menjadi ular, bentuk ular yang betul. Okey, seterusnya Nabi Musa memohon pertolongan Allah. Okey, dapat je macam tu. Jadi bila ahli-ahli sihir ni tukar tali-tali tu menjadi ular, jadi banyaklah ular-ular yang ada pada ketika itu. Okay, Nabi Musa memohon pertolongan Allah. Allah mengizinkan tongkat Nabi Musa pada ketika itu. Nabi Musa ni ada tongkat tau. Tongkat Nabi Musa pada ketika itu berubah menjadi seekor ular yang besar. Bukan ular yang kecil-kecil, ular yang besar. Jadi apa jadi lepas tu? Ular Nabi Musa menelan semua ular-ular ahli sihir tersebut. Sebab ular dia lagi besar lah. Okay, seterusnya. Okay, ahli sihir tadi yang tengok ular diorang kena telan tadi ni, jadi terkejut dan tergamam. Tergamam ni macam terpaku, terdiam.
mereka menyedari bahawa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir, tetapi mukjizat dari Allah. Sebab apa? Kalau Nabi Musa lakukan sihir, sama je macam diorang akan jadi macam ular saiz yang biasa. Tapi ni yang keluar daripada tongkat ialah ular yang besar. Jadi ahli sihir yang semua ahli sihir tu kagum dan terbuka hati untuk menerima Islam. Mereka mengucapkan, kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa, sebab dia tahu Nabi Musa ada kuasa macam tu, mesti ajaran dia betul, mesti Tuhan dia Tuhan yang betul. Okey, sebab dulu sebelum mereka menganut ajaran Islam ni, mereka menyembah siapa pada ketika itu? Menyembah Firaun. Firaun ni mengaku dirinya Tuhan. Okey. Firaun tidak mempercayainya. Firaun ni walaupun dah tengok macam tu, tetapi tetap tidak percaya. Punyalah angkuh Firaun ni, dia tak percaya pun, walaupun dah ditunjukkan mukjizat depan mata dia, dia tak beriman kepada Allah. Firaun ni akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Firaun juga mendakwa bahawa Nabi Musa adalah ahli sihir. Dituduh pula Nabi Musa ini adalah ahli sihir. Okey. Itu ialah kisah mengenai Nabi Musa dan Firaun. Jadi kita dapat lihatlah kat sini kuasa ataupun kekuasaan lah, ataupun bentuk mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan. Jadi setakat ini saja untuk tajuk mukjizat pada hari ini. Untuk sesi pembelajaran akan datang, saya akan kupas mengenai 5 jenis mukjizat, iaitu keluar air daripada celahan jari, bulan terbelah 2, matahari lambat terbenam, Al-Quran dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.